Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Terima kasih saudara pengacara majlis yang dihormati, yang berhormat Datuk Almi, yang saya muliakan, yang berbahagia Datuk Pengarah Jabatan Agama Islam Melaka, yang dihormati ketua-ketua jabatan, ketua kampung, pengurusi dan ahli-ahli jabatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah, perumpamaan dia macam menanam sebiji benih. Daripada sebiji benih tadi, tumbuhlah padanya satu pokok, ada 7 dahan. Setiap dahan tu pula ada 100 biji yang berbuah. Begitulah bandingan orang-orang yang bersedekah pada jalan Allah. Allah Ta'ala melipat gandakan sesiapa sahaja yang bersedekah pada jalan Allah. Sesungguhnya Allah itu maha luas ilmu pengetahuannya. Al-Baqarah 261. Tuan-tuan yang saya muliakan, insya-Allah pada malam ni kita bercakap tentang konsep berwakaf yang mendatangkan 1000 manfaat kepada kita. Baik, yang pertama, Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita konsep infak pada jalan Allah. Dalam surah Al-Baqarah, tuan-tuan boleh lihat berapa banyak ayat berkenaan dengan infak. Allah Ta'ala kata tentang alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wa la adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, kata Allah. Siapa yang bersedekah pada jalan Allah semata-mata kerana Allah, tak diungkitnya, tak menyakitkan hati bila dia bersedekah, dia berwakaf, dia berinfak, Allah Ta'ala bagikan kepada dia perasaan jangan takut lagi dah. La khaufun alaihim, tidak ada lagi perasaan takut, walahum yahzanun, bimbang pun tak ada. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada dia, ganjaran yang sangat besar dengan sebab dia berinfak pada jalan Allah. Di mana ganjaran dia? Saya nak sebut yang pertama sekali ganjaran dia dalam dunia dulu. Dalam dunia ni Allah Ta'ala balas. Saya selalu sebut bagaimana nak jadi orang kaya. Bagaimana supaya Allah Ta'ala pelihara kita. Bagaimana supaya kita ini diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara ini boleh dilihat dalam peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula-mula sampai ke Madinah. Sampai di Madinah dengan Abu Bakar naik unta Nabi apa semua ni, di atas tu Nabi bercakap pada orang-orang yang sambut Rasulullah atas unta dia. Nabi cakap, Nabi berkata kepada orang yang sama yang sambut dia ramai-ramai ni, ada 4 benda yang Nabi sebut. Nabi kata apa? Afshus salam, sebarkan salam, wa it'amut ta'am, dan beri makan kepada orang, wasilul arham, sambung silaturahim, wasallu bil lail wan nasu niyamun, dan sembahyanglah pada waktu malam, waktu orang lain sedang tidur engkau solat, maka masuklah kamu dalam syurga dengan sejahtera. Ada 4 perkara yang Nabi SAW sebut. Pertama, sebarkan salam, jangan putus silaturahim, jangan sombong, jangan tak tegur siapa. Rupanya bila kita ni banyak kawan, bila kita ni banyak geng, bila kita ni banyaknya sahabat, dengan sebab kita ni menyambung silaturahim, Allah Ta'ala jaga kita. Nombor 1.
Sebab penyakit kita sekarang hari ni ialah nak bagi salam pun tengok orang. Orang kenal bagi salam. Saya kenal Tuan Imam bagi salam. Kalau tak kenal, obat lahum tak bagi. Ini penyakit kita. Nak bagi salam pun tengok orang. Yang kedua, nak bagi salam tengok geng ke tidak. Kalau belah sana tak payah. Menyemak macam kata dia. Menyemak kata dia. Perpaduan kasih sayang habis. Kemudian kita bercakap, kenapa rezeki aku sempit? Kenapa aku hidup susah? Jawapannya sebab kamu tidak menyambung silaturahim. Nombor dua, kata Nabi SAW, bagi makan orang. Selalu buat jamuan kepada orang. Selalu bagi makan kepada orang. Allah jaga kita. Tuan-tuan lihat dalam peristiwa Isra', dalam peristiwa Allahu Akbar, dalam peristiwa nuzul Quran. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bila Nabi kena peluk dengan malaikat Jibril dalam gua, Nabi balik dalam keadaan menggigil. Nabi diselimutkan oleh Khadijah. Nabi kata pada Khadijah, zammiluni, zammiluni. Selimutkan aku, selimutkan aku. Nabi takut sebab Nabi dipeluk oleh lembaga, dia tak tahu lembaga tu siapa. Bila habis saja ketakutan, dia duduk menung, dia kata, Khadijah, aku takut. Tak apa yang peluk aku di gua tadi, suruh aku baca pula ayat apa tau. Khadijah kata, jangan bimbang. Bukankah kau menyambung silaturahim? Bukankah orang memberi makan? Bukankah kau melayan tetamu? Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan kamu. Tuan-tuan yang saya hormati, memberi makan. Yang ketiga, apa dia? Sambung silaturahim. Dia ada dua, tuan-tuan. Sambung silaturahim satu. Mengeratkan silaturahim satu. Kalau setakat mengeratkan silaturahim, saya biasa. Abang mana abang? Saya pergi kenduri rumah Haji dulu lah. Oh, elok, biasalah. Dia jemput, saya datang. Nanti saya jemput, dia datang pula. Dia jemput, saya datang. Abang pergi mana abang? Saya ziarah Haji Mat. Haji Mat sakit. Oh, elok lah. Akak ke mana akak? Akak pergi tolong Hajah Som tu, ya Allah, duduk seorang-seorang. Oh, baik je silaturahim. Itu bukannya menyambung silaturahim. Itu nama dia mengeratkan silaturahim. Yang tu tak ada apa. Tuan-tuan jumpa malam ni, salam dengan Datuk, salam dengan pengarah. Biasa, memang kita mana ada gaduh dengan Datuk. Yang disuruh sangat-sangat tu apa? Menyambung. Mengeratkan lain, menyambung lain. Saya ni 2 hari lepas bergaduh dengan Tok Imam. Berebut parking. Pergi parking dekat masjid, ditulis tu, imam bertugas. Saya pula pergi masuk. Dua-dua je pergi masuk. Imam sampai tengok lock parking dia dah ada orang isi. Imam tanya, "Oi, tak nampak tu imam bertugas? Mana saya nak parking? Saya sembahyang Jumaat ni." Oh, marah. Banyak tempat lain lagi, kau parking di tempat lain. Kata saya pula. Bergaduh. Pasal parking. Sehari tak cakap. 2 hari tak cakap. Hari ketiga last. Saya berjumpa Tuan Imam. Mam, minta maaf semalam saya masuk tempat Imam. Tak apa. Kau nak ambil terus pun tak apa. Kau ambil lah jawatan aku sekali. Jangan macam tu. Mam, saya ambil parking Imam. Kita orang pun peluk-peluk balik, salam-salam, pergi makan roti canai balik. Itu nama dia menyambung silaturahim. Yang tu yang banyak orang tak buat. Yang kita buat sekarang banyak mengeratkan. Ziarah menziarah, tolong menolong, salam menyalam. Tak ada gaduh-gaduh pun. Itu tak ada apa. Yang nak sangat-sangat ini wasilul arham. Menyambung silaturahim. Cuba tengok dalam masjid kita ni. Ada orang yang kita dah sebulan tak cakap. 2 minggu tak cakap. Tengok ada ustaz kat ujung. Kat tiang tu. Dah 2 bulan. Malas tengok muka dia ustaz. Yang tiang pun tengok kita. Datang juga biar awak dia bagi kita. Kemudian kita bercakap, kenapalah Allah tak jaga aku? Kenapalah Allah mahalkan rezeki aku? Kenapa rezeki aku tak murah? Jawapan dia, awak tidak menyambung silaturahim.
Dan yang keempatnya ialah orang lain tidur, kita bangun sembahyang malam, kita minta pada Allah, waktu itu Allah dengar permohonan kita. Waktu itulah Allah makbulkan doa kita. Waktu itulah Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Siapa yang buat 4 perkara ini, kata Rasulullah, masuklah dia ke dalam syurga dengan sejahtera. Tuan-tuan yang saya hormati, rupa-rupanya berwakaf ini salah satu daripada apa yang kita sebutkan tadi. Tuan-tuan cuba tengok masjid kita dibangun dengan wakaf. Berapa puluh ribu manusia yang datang sembahyang di masjid ini sejak ia mula didirikan. Berapa lama dah masjid ni, tuan-tuan? Saya pun tak tahu. Tengok gaya ni Tuan Imam, berapa puluh tahun dah Imam masjid kita ni. 100 tahun dah, tak lama lagi masuk heritage ni, tuan-tuan. 100 tahun ni, bukan kata puluh ribu dah, ratus ribu dah. Yang i'tikaf, yang dalam masjid ni dia beribadah, dalam masjid ni dia tarawih, dalam masjid ni dia buat Jumaat, dalam masjid ni dia menuntut ilmu. Yang wakaf ni pun dah mati dah, yang bagi tiang pun dah meninggal, yang buat bumbung pun dah meninggal lah. Tetapi mereka sedang menikmati apa yang mereka wakafkan 100 tahun. Benda ini kita akan dapat bila? Waktu hidup kita dah dapat dah kebahagiaan, ketenangan, tidak ada ketakutan bagi orang yang berinfak. Dia dalam kubur pun kita dah dapat dah nikmatnya. Tuan-tuan yang saya muliakan, pagi tadi saya dekat TV Hijrah siaran langsung. Pengacara tu tanya dekat saya, Datuk, ya, macam mana Datuk tengok sekarang ni orang-orang Palestin, kita ni orang Malaysia bagi bantuan pada orang Palestin? Saya kata bagus. Itulah yang kita nak. Yang kedua, kita harap bantuan yang kita salurkan itu sampai. Ingat tak sampai pula. Yang ketiga, itulah usaha. Kita nak pergi perang, tak larat. Tuan-tuan ni nak ajak pergi perang, gaul. Pergi je mana? Saya tengok bila umum PLKN 16 sampai 35 tahun, ramai dia merunguk dah. Tu nak pergi Palestin. Pergi suruh PLKN pun tak mau lah. Kita tak boleh pergi perang, kita doa, kita bagi makan, kita tolong, bagi hantar ubat dan sebagainya. Tapi saya kata, kita jangan lupa tentang sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di dalam tanah air kita. Saya selalu bercakap, tuan-tuan, tentang zakat umpama ni. Ni, telinga saya ni, duk dengar. Ustaz, kita jangan bayar zakat dekat pejabat zakat. Kenapa? Dia orang simpan duit, Ustaz. Oh, ya. Mana bagi, Ustaz? Saya tanya, mana abang tahu? Saya tahu lah. Itu nak bagi kat siapa? Bagi kat saya. Oh, sudah selesai. Tuan-tuan, zakat yang tuan-tuan bagi itu, insya-Allah sampai pada asnaf. Dan bukan semua yang tuan-tuan nampak miskin, yang tuan-tuan nampak susah, itu orang yang layak terima zakat. Kadang-kadang kita hanya tengok daripada Facebook. Tengok orang susah, hantar anak pergi sekolah, naik kereta sorong. Begitulah nasib seorang ibu yang menghantar anak dia ke sekolah, menaiki kereta sorong. Loh. Cuba tengok komen di bawah. Apa pejabat zakat buat? Itulah simpan duit. Itulah penunggang agama kata dia. Padahal orang yang menguruskan zakat ni, tuan-tuan, dia nak ambil duit zakat, nak bagi pada asnaf. Apa dia kena buat? Dia kena pastikan bahawa orang yang terima zakat itu betul-betul asnaf. Kita hanya tengok daripada sudut FB, kita hanya tengok daripada sudut media sosial. Yang itu siapa pun boleh berlakon.
Saya bagi contoh, tuan. Ada satu orang datang jumpa saya, dia minta bantuan zakat. Ustaz, tolonglah. Adalah 10 orang datang, pakcik-pakcik, opa-opa. Saya pun buatlah surat, tolong bagi tengok zakat daripada pakcik-pakcik ni. Kemudian pergilah siasat, temu duga, apa semua. Satu pakcik ni datang. Ya kak, apa masalah? Oh, kak tak dapat zakat. Oh, tak dapat ya. Alasan apa kak? Rumah kak ada TV. Pejabat zakat cakap, kak kaya ada TV, ada blender. Dia betul kak? Saya tak puas hati. Saya telefon pejabat zakat, apa masalah makcik ni? Datang pegawai tu terang kepada saya. Ni dia ustaz. Dia tak dapat ustaz. Dia punya kebun kelapa dia 30 ekar. Kita jangan kata 30 ekar, 30 biji kelapa pun tak ada, tuan-tuan. Kalau pejabat zakat bagi pada dia, apa hukum zakat yang orang bayar? Tapi bagi orang yang tak faham, tengok, pejabat zakat bukannya nak tolong orang. Buat tenang bang. Siasat dulu. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu. Siasat. Saya pun balik tuan-tuan cari makcik tu setengah. Kenapa makcik ni? Betul ke ada 30 ekar? Ada di kampung. Atau kenapa minta zakat? Orang depan minta dapat. Orang sebelah sana minta dapat. Makcik pun cubalah minta. Astaghfirullahalazim. Dia tengok orang minta, dia pun nak belasak kat tempat. Ni perangai orang kita ni. Kalau orang lain dapat, kenapa aku tak dapat? Sebab itu sebagai orang yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga harta, dia wajib amanah. Tapi setengah orang dia tak faham. Dia hanya tengok, ya Allah kesiannya, kenapa orang tak bantu. Tapi kita ni tak pernah tengok. Yang berhormat dah tolong dia. Ketua kampung pun dah bagi kat dia. Pejabat bantuan kebajikan pun dia dapat. Tapi kita tidak menyiasat. Ini yang banyak berlaku yang merosakkan sama-sama kita, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati. Yang keduanya, yang kita nak sangat ni, saya sebut pada pengacara TV Hijrah tadi. Saya kata, di Palestin tu, peluru duk main atas kepala, bom duk main atas kepala. Rumah aku hari ni ada rumah, besok boleh tentu ada rumah. Bayangkan tuan-tuan, rumah ada, besok boleh tentu ada. Kena bom, tembak dengan kita kebal, bom. Belum tentu aku hidup lagi besok. Yang tu. Belum tentu aku hidup lagi besok. Kalau setakat rumah tu ada, belum tentu esok ada. Itu biasa. Hari ni aku hidup. Besok belum tentu lagi anak aku ada. Silat-silat satu keluarga mati. Saya kata, apa persiapan kita? Yang itu di Palestin. Mereka pun mati, kita pun akan mati. Mereka tak apalah. Tuan-tuan tengok orang yang syahid tu. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya. Kamu jangan kata orang yang mati syahid tu mati. Bahkan mereka tu hidup. Orang mati syahid tu hidup. Kita tak kata lah, kesianlah dia orang ni mati kena bom lah. Dia orang mati syahid. Sebab tu dia orang tak lari, tuan-tuan. Dia orang tak pindah pun. Rumah kena bom. Lawan, batu lah. Kalau senjata tu batu lah dia balun. Sebab tu kita tengok ada banyak video-video orang yang mati syahid, muka tersenyum, wajah tersenyum. Nak mati tu boleh duk gelak kita. Nak mati boleh duk gelak, dan senyum. Apa benda yang dia nampak kita pun tak tahu. Tuan-tuan nak tahu tak apa benda yang dia nampak waktu dia nak mati? Nak tahu tak? Nak? Kalau gitu mati. Nampaklah tuan-tuan. Apa benda yang dia nampak? Sebab tu Nabi sebut. Nabi kata apa? Nabi kata, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Siapa-siapa yang waktu nak mati, dia seronok berjumpa Allah, Allah pun suka jumpa dia. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ahu.
siapa yang waktu dia nak mati, dia benci, Allah pun benci jumpa dia. Sebab tu tuan-tuan tengok bila ada orang nak mati, dia tersenyum. Dia macam dia nak ambil. Orang yang tak faham, dia kata, saka apa benda? Dia dah nampak, dia macam nak ambil. Dia nak ambil hak dia nampak tu, kita tak tahu. Orang yang tak faham, membeli. Jangan. Kita pula baca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, baca laju pula. Dia pula geleng, orang yang sakit geleng kepala. Berhenti je baca Yasin. Saka. Baca Yasin takut. Dia bukan takut awak tu baca tak betul. Dia tu pula guru tajwid. Tajwid lintah pukang, macam mana dia tak geleng kepala? Yang kita ni tak faham pula. Astagfirullahaladzim, baca Yasin pun geleng kepala. Apa nak jadi engkau ni? Waktu tenang Abang Haji. Abang Haji tu baca tak betul. Sebab itu tuan-tuan, memadailah bila dia nazak, dia sakit teruk, seorang je baca Yasin. Yang paling betul, yang paling bagus bacaan dia, kau baca. Tak payahlah ramai-ramai. Seorang berhenti, seorang sambung. Yang ni berhenti tengah jalan, yang ni sambung. Tak mana satu pun nak dengar ni. Seorang cukup. Yang paling baik, yang paling dia suka, duduk dekat hujung kepala dia, baca biar dia dengar. Ustaz, macam kalau kita pasang YouTube ni, Ustaz, suka kamu lah. Cuma, tak payahlah baca Taranum. Ni duduk dekat orang mati tu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, sudah. Bismillah. Sudah. Tak payahlah Taranum. Baca biasa sudah. Nah, elok-elok tu. Bila tengok dia dah berhenti baca kejap. Ajar dia mengucap La ilaha illallah. Dia pun ikut La ilaha illallah. Sudah. Baca lagi Quran. Tengok dia cakap Mak La ilaha illallah. La ilaha illallah. Haji, la tu 4 harakat. La. Rupanya yang ajar mengucap tu guru tajwid. Dia pula pergi ajar tajwid 4 harakat dekat orang Senazar. Yang tu pun tak erti juga. 4 harakat ya. La, 4. Dia sebut tu dah betul. La. Orang sakit mana boleh sebut betul-betul? Lidah dah bergulung. Tuan-tuan ingat dia ni belajar tajwid ke? La ilaha illallah. Ini tekan dah. Kawan tu dah nasab. Tuan-tuan yang saya muliakan. Apa persiapan kita nak mati? Yang Palestin rezeki dia, Pak. Peluru atas kepala, bom. Siang malam perang, selang seminit bom sampai. Selang seminit bom sampai. Berapa ramai dah syahid? Ustaz, macam mana saya nak syahid? Takkan saya nak pergi sana, Ustaz? Abang, banyak lagi boleh mati dengan cara baik, Abang. Bukankah Nabi cakap, kalau orang yang mati syahid itu walaupun dia mati, sebenarnya mereka hidup. Jangan kamu cakap orang yang syahid itu mati. Bal ahya walakin la tash'urun. Bahkan mereka itu hidup, kamu saja tak tahu. Tak macam mana mereka hidup di alam barzakh, wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Hanya mereka yang merasai syahid yang tahu. Habis itu macam kami, Ustaz. Duduk di kampung kami ni, macam mana nak syahid? Macam mana nak mati dengan baik? Kan Nabi dah cakap. Biar kita mati, tapi pahala masih berjalan. Biar kita dah tak ada dalam dunia, tapi ibadat masih berjalan. Takkan namanya hidup juga? Takkan seolah-olah awak masih hidup, dengan sebab pahala awak masih berjalan?
Oh ya ke Ustaz? Ya. Sebab ada orang cakap, Ustaz, harta tak boleh dibawa ke kubur. Siapa cakap? Siapa tak boleh bawa ke kubur? Memang tuan-tuan tak bawa MyV itu masuk kubur. Memang. Jangan tuan-tuan duk perasan pula bawa handphone, lontar dalam liang lahat. Suami meninggal, masuk dalam liang lahat, isteri duduk atas kubur, lempar handphone. Abang, tu handphone tu. Apa-apa hal, call lah kata dia. Tuan-tuan ingat suami boleh call ke malam tu? Buat video call. Hello Leha. Okey lah, tadi malaikat dah tanya. Okey lah, boleh jawab elok lah. Soalan pun tak banyak sangat. Okey lah. Okey, bye-bye. Salam kat salam untuk imam. Astagfirullahalazim. Tuan-tuan, tak ada makna dia tuan-tuan. Rumah tinggal, harta tinggal. Tetapi harta boleh dibawa dalam bentuk yang lain. Kita tukarkan harta kita menjadi bekalan. Ada 3 benda yang boleh kita bawa ke dalam kubur. Pertama apa dia? Harta. Yang kedua apa dia? Ilmu. Yang ketiga apa dia? Anak yang soleh. 3 benda ni kata Nabi SAW, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min salas." Nabi sebutkan bila mati saja anak-anak Adam, terputuslah baginya amalan, melainkan illa salasah, melainkan 3 perkara. Mati saja tuan-tuan, kita ni terputuslah urusan kita dengan dunia. Habis. Melainkan 3 benda ni masih lagi belum putus. Illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw walidin salihin yad'u lah. 3 benda yang belum putus. Pertama, harta jariyah, sedekah jariyah. 2, ilmu yang dimanfaatkan. Ketiga, doa daripada anak yang soleh. Tuan-tuan, cuba kita tengok hari ini berita tentang kematian orang tiap-tiap hari keluar dalam Facebook. Tiap-tiap hari keluar dalam TikTok. Hari ini penyanyi mati, besok pelakon mati. Selang sehari. Tak lama lagi ustaz pula mati. Hari ini saya baca pelakon Badrul Muhayyad meninggal dunia. Innalillahi. Baru 55 sebaya saya. Hari ni kita baca dia mati. Besok kita pula. Innalillah. Nama kita pula naik. Soalan dia, bila nama kita naik sebagai orang yang meninggal, kita tak boleh baca. Itu salah. Hari ni orang meninggal, kita boleh baca. Hari ni orang meninggal, kita boleh geleng kepala. Hari ni orang meninggal, kita boleh baca Al-Fatihah. Hari ni orang meninggal, kita boleh baca Innalillah. Nanti kita meninggal, apa yang nak baca? Ni. Yang Palestin hak kita. Macam mana supaya kita boleh dapat pahala yang berpanjangan walaupun kita dah mati? Macam orang yang mati syahid. Walaupun mereka mati, pahala masih hidup. Amalan mereka jalan lagi. Kita pun nak macam itu. Walaupun bukan sebagai syahid, tetapi sebagai amalan yang tidak putus-putus. 3 benda kata Nabi. Pertama, sedekah jariyah. Salah satu yang dikatakan sedekah jariyah ialah wakaf. Sebab tu bila saya tengok Jabatan Agama Islam Melaka, majlis agama kita nak buat kempen jom berwakaf. Saya 2 benda ni saya suka-suka. 1, jom berzakat. 2, berwakaf. Saya akan terima apa ceramah. Sibuk macam mana pun tuan-tuan, sibuk macam mana pun saya, kalau orang ajak saya untuk berwakaf, berderma, berzakat, saya cancel tempat lain. Ada satu negeri tak bagi saya ceramah. Tak boleh. Ada tauliah pun tak boleh ceramah. Tak apa, tak ada masalah apa. Kalau tak boleh ceramah pun tak apa, saya duduk di rumah. Boleh main dengan isteri. Boleh main dengan cucu. Tak pun main lato-lato. Apa masalah?
Ada tauliah pun tak boleh kat ceramah. Ya herannya TV masuk, Forum Perdana Ehwal Islam masuk, ceramah tak boleh. Saya jadi pening dalam dunia sekarang. Tuan-tuan jadi saya pening. Tuan-tuan tengok tadi ada mereka duduk baca saya punya biodata tu. Fellow sana, ahli sini, semua ada. Ceramah tak boleh pula. Inilah kepelikan dalam dunia sekarang. Jadi ahli sana, jadi ahli majlis sini, jadi lembaga sini, jadi ahli majlis, semua saya ada. Tapi tak laku juga, saya pelik kan. Satu negeri dia kata, Ustaz, sekolah kami ni nak buat mahat tahfiz, asrama untuk mahat tahfiz. Jadi kami nak jemput Ustaz, kita nak buat ceramah di padang sekolah. Saya kata, bang, minta maaf lah bang, kita tak dapat ceramah tu bang. Tolonglah Ustaz datang nanti, kutipan datang banyak, orang ramai datang, Ustaz tolonglah umumkan. Ustaz lancarkan, orang ramai datang Ustaz. Kami nak buat kutipan ni tak banyak pun 2 juta. Tolonglah. Minta maaf, tak dibenarkan. Jangan kata nak buat ceramah, saya kata. Nak buat ceramah online pun tak boleh di negeri awak. Negeri mana Ustaz? Rahsia lah. Nah, ni dah lama lah, 2-3 tahun lah. Nak buat ceramah online, saya di Ipoh, yang jemput saya ceramah tu di negeri dia secara online. Tak boleh. Masya gila tuan. Tolonglah Datuk, kami merayu ni. I beg you Datuk. Saya kata hari ni hari Sabtu mana ada beg. Beg plastik tak ada. No bag, no bagi-bagi tak ada. No. Tolonglah Datuk, kami harap ni kutipan ni. Saya pun balik rumah untuk menung, kesian pula aku tengok sekolah ni nak kutip derma. Tapi aku tak boleh buat ceramah macam mana. Saya cakap pada PA saya, kau telefon balik dia. Bagi tahu Datuk setuju datang. Tapi ceramah tak ada. Saya buat konsert. Saya pergi ceramah tuan-tuan, saya buat konsert. So, tipu. Macam nyanyi je. Yang tu boleh. Jadi makcik-makcik ni penuh padang tengok. Bila masa Ustaz dia nak ceramah ni? Memang tak ada ceramah lah. Di matamu. Gitu. La ilaha illallah. Saat lagu nasyid, saat lagu rock, saat lagu Hindustan. Yang ceramah Syekh Abu Zaki. Syekh Abu Zaki tengok saya ni. Biar betul Ustaz. Kenapa yang saya turun juga? Walaupun tak ceramah menyanyi ya. Sebab saya pun nak saham. Bayangkan nanti dengan usaha saya mengajar orang berwakaf, siap mahat tahfiz, ada asrama, budak-budak ni hafiz Quran, mereka hafal Quran, mereka jadi ulama, mereka jadi mufti, mereka jadi orang-orang yang alim, sekurang-kurang jadi imam. Berapa banyak pahala yang kita dapat. Saya tak mau rugi peluang. Tak boleh ceramah pun tak apa. Saya datang duduk atas pentah, saya selawat je. Jom ibu-ibu kita selawat. Salamu. Jadilah. Jom tuan-tuan kita derma. Jadilah. Sebab apa? Sebab yang pentingnya wakaf. Sebab tu saya seronok saya buat program zakat dengan Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan. Zakat dan berwakaf. Masya Allah tuan-tuan. Saya pergi ke Labuan 3 hari, saya tak tahu berapa puluh ribu orang yang datang dengar ceramah saya di stadium. Kutipan zakat saya nak yang tu tuan-tuan, saya nak yang tu. Saya nak supaya dalam kubur saya nanti luas. Dalam kubur saya nanti bercahaya, saya nak rindu tuan-tuan. Bercahaya kerana apa? Kerana ada orang yang datang sembahyang duduk dalam masjid yang aku wakafkan. Nanti ada orang yang mengaji di tempat yang aku wakaf buat tahfiz. Aku mati nanti lapang kubur aku. Sebab tu tuan-tuan, ada beberapa perkara yang kita mati tapi pahala masih berjalan. Apa dia? Yang pertama dia, mushaf yang kita tinggalkan. Mushaf tu apa Ustaz? Tuh, mushaf Al-Quran. Tuh, mushaf Al-Quran.
Tuan-tuan letak di situ, malam tak ada kuliah, ada jemaah yang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sementara nak tunggu Isyak, sadaqallahul azim. Masuk Isyak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besok subuh 5.30 dia datang. Allahu Akbar, baca Bismillahirrahmanirrahim. Habis. Azan dia simpan balik. Yang wakaf Quran tu, pahala dia berpanjangan. Bayangkan tuan-tuan wakaf kepada pelajar-pelajar tahfiz. Waktu saya hafal Quran dulu di Mahat Tahfiz, seingat saya, Al-Quran yang saya habis selama 3 tahun hafal Quran, tak kurang daripada 10 naskah Quran yang saya punya seorang. Seingat saya. Daripada Quran yang besar, sampailah Quran A4, sampailah Quran Pocket. Tak kurang daripada 10 Quran yang saya baca. Kenapa 10, Ustaz? Tiap-tiap hari buka, tuan-tuan, sampai ni terkoyak. Bila terkoyak, letak, ambil alih pula, baca pula. Kelek 24 jam. Tidur dengan Quran, tandah je tak bawa Quran. Semayang sunat, sebelah tu letak Quran. Habis-habis, ambil balik Quran. Tuan-tuan wakaf kepada budak-budak tahfiz Al-Quran, dapat pahala. Hari ini kita menghantar Al-Quran berjuta ke luar negara. Di Kemboja dapat, di negara Cina dapat Al-Quran yang kita wakaf. Alhamdulillah. Yang kedua, apa yang pahala yang kita dapat? Sungai yang kita aliri. Parit yang kita alirkan. Tuan-tuan buat longkang depan rumah tu, mengelakkan banjir. Pahala tuan-tuan berpanjangan. Masalah dalam taman kita, masalah dalam kampung kita ialah longkang tak ada. Bila hujan, datang banjir kilat. Datang Tok Pemulung, datang YB, datang JKR, bincang. Tuan Haji, kami dah buat kajian. Masalah banjir di taman kita ni longkang tak sempurna. Kalau Tuan Haji boleh bagi sikit dalam 4 kaki, 3 kaki buat longkang, supaya air boleh mengalir ke sungai, besar nikmat yang kami dapat Tuan Haji. Ini tanah saya, ini rumah saya, apa yang korang sibuk, bla bla bla. Sayangnya tuan-tuan. Kadang-kadang nak bagi jalan pun dia tak bagi. Sedangkan buat longkang tadi, bagi jalan orang lalu lalang tu dapat pahala berpanjangan. Yang ketiga, apa dia yang pahala berpanjangan? Pahala berpanjangan ialah kau benakan satu pondok wakaf untuk orang menunggu. Nak tunggu bas, nak tunggu anak sekolah, nak tunggu di masjid. Ada pondok di luar tu. Ada nama dia pondok menunggu bas, ada nama dia gazebo. Dia bagi dekat masjid, satu gazebo letak di sini. Supaya orang perempuan yang uzur, tak boleh nak sembahyang, tunggu suami dia sembahyang, dia boleh lepak dekat gazebo wakaf. Supaya isteri dia sembahyang, suami dia dah habis sembahyang, suami pula tunggu anak-anak di situ. Dalam hujan, dalam panas, orang tumpang berteduh, dia dapat pahala yang berpanjangan. Yang kelima, apa dia pahala yang berpanjangan? Pokok yang dia tanam. Sekarang kita tanam pokok durian, sekarang kita tanam dusun. Umur kita pun dah 70, mana sempat nak makan? 73 jalan, Allah panggil. Tapi pokok masih hidup, masih berbuah, anak cucu merasa pahala dia masih berjalan. Lagi yang keenam, masjid yang dia buat, surau yang dia wakafkan, masih lagi berpahala tuan-tuan. Lagi apa benda yang dia buat? Rumah tumpangan untuk fi sabilillah. Orang yang belajar tahfiz, orang yang belajar agama, orang yang menghadap masalah, disediakan sebuah rumah tak di sini. Duduk kau di sini, pahala masih dapat. Ustaz, ada ke Ustaz orang yang memerlukan macam itu? Apa tak adanya kat Som? Saya dah buat daripada tahun 2007 kat Som, 2006 tak nak. Apa yang Ustaz buat? Sebab itu tuan-tuan, kita ni kadang-kadang kita tak pernah jumpa dengan jabatan agama, tak pernah panggil majlis agama, mai bagi taklimat. Apa yang orang-orang di jabatan agama jumpa? Yang datang mengadu. Cuba tanya YB. YB tahu. Saya yang tak jadi YB ni pun tuan-tuan. Oh,
Ustaz Kazim ada. Ustaz Kazim ada. Ustaz Kazim akan ada pada hari Sabtu dan Ahad ni dia ada. Isnin tak ada. Isnin dia pergi Langkawi. Tuan-tuan, bila saya ada di sekolah saya Sabtu dan Ahad, besok saya ada. Orang dah buat temu janji dengan saya sampai petang. Pagi, 9 pagi, 8 pagi besok, saya dah layan 17 bas. Besok datang ziarah saya, 17 bas. 17 buah bas. Bukan bas saja yang datang, dengan orang datang sekali. Kalau bas saja datang, itu nama dia bengkel mengecat bas. Dengan orang sekali. 17 buah bas dari seluruh Malaysia termasuk Melaka besok. Hari Ahad, 18 buah bas. Jadi buat apa lagi saya ceramah? Tak apalah kalau orang tak bagi saya ceramah, orang datang tempat saya. Lepas habis saya layan 17 esok, berapa pula orang yang temu janji. Apa yang dia nak? Macam-macam benda dia nak kan. Ustaz, saya mualaf. Okey. Saya kena halau dengan keluarga saya. Jadi saya nak satu, kalau boleh Ustaz bagi saya rumah untuk saya duduk. Ustaz, saya Islam. Ini anak-anak saya mau masuk Islam. Tapi isteri saya belum Islam. Keluarga isteri saya mau ambil anak-anak saya. Jadi macam mana saya nak selamatkan anak-anak saya? Yang tu, tak mau alat pun. Ya hak gila. Gila. Gila balik bayar. Gila balik bayar. Macam mana Ustaz? Ustaz, tolong Ustaz. Kenapa kak? Suami saya gila duk. No. Dia ada penyakit sawan ke? Tak ada sawan Ustaz. Dia bawa balik lelaki, bawa balik jantan, suruh tidur dengan saya. Betul? Dia nak tengok Ustaz. Itu betul gila balik bayar. Dia bawa balik laki-laki, jumpa mana-mana laki-laki, suruh tidur dengan isteri dia nak tengok. Gila ke apa? Dia ketagih benda tu. Dia gila. Saya kata, kak, sekejap kita report polis, sekejap kita buat laporan suami akak ni. Petang tu tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tak cerita Bujang Lapuk? Ya Haji Sattar selamatkan perempuan yang terjun dalam sungai. Haji Sattar pun terjun, selamatkan dia, perempuan tu nak bunuh diri. Yang bapak dia jual kat Sarit Dul tu. Bapak dia judi, hutang judi Sarit Dul. Bila dia balik ke rumah Cik Norma, kan bapak tiri dia datang. Ajesh! Woi, badan besar, nama dia Babjan. Gini datang. Ajesh! Macam tu lah suami dia cari saya. Kazim! Saya teringat cerita Bujang Lapuk tu. Ni saya tak bohong dalam masjid saya cakap tuan. Orang macam ni pun ada tu Haji. Dia jadi mangsa dera suami dia. Yang ni tuan-tuan, kalau kita buat rumah perlindungan, tuan-tuan bayangkan betapa besarnya wakaf yang tuan-tuan berikan ni. Orang yang didera, orang yang dirogol oleh bapak dia. Bukan seorang tuan-tuan, 3 beradik dirogol oleh satu bapak. Mak mati. Dia bela anak-anak dia. Bila bela tuan-tuan, anak dia, isteri dia pun anak dia. Mampus. Allah nak selamat macam mana tuan-tuan? Itu belum masuk lagi yang miskin, yang perlukan bantuan, yang perlukan satu rumah, suami halau, isteri halau, anak-anak halau, bank halau. Bank pun halau. Dia ada 5 anak, satu kes. Jadi mak ni prihatin pada anak-anak. Dia kata rumah yang sana mak bagi pada Along. Rumah di sana mak bagi pada Angah. Rumah sana mak bagi pada Alang. Rumah sini mak bagi pada Acik. Rumah ni mak bagi pada Ucu. Rumah yang ni mak tumpang duduk sekejap. Tukar nama. Senang Ustaz, bagi siap-siap. Kalau mati,
Tak ada budak-budak bergaduh, berebut reta. Mak pun menumpang rumah anak bongsu. Anak bongsu di KL. Tukar nama pada anak bongsu. Satu hari bank datang. Anak dia buat loan, jaga rumah dia, tak bayar berbulan-bulan. Habislah rumah seles pinggang. Cik Kasim kena keluar lah. Rumah abang Ali ni dah ada orang nak sewa. Tuan ingat ada cerita loh. Kasim selamat tuan. Begini bawa beg keluar kan. Ustaz, boleh tak bagi rumah dekat kami satu? Rumah makcik di mana? Rumah pakcik di mana? Rumah kami dah bagi pada anak-anak. Anak-anak pula tak bagi kami masuk. Rumah yang kami duduk ni pula anak dah bagi dekat bank. Sebab tu saya nasihat pada abang-abang, pada Kak Leha, Kak Nak, Kak Tipah tertipu. Nah, ada harta, boleh nak bagi siap-siap, boleh. Tapi ada juga harta yang Kak Nak kena simpan untuk Kak Nak. Kerana harta yang ada pada Kak Nak itulah anak-anak balik jenguk di kampung. Kerana ada harta kita di kampung, rumah, dusun. Dengan sebab itulah anak-anak balik lagi tengok mak dia. Berapa banyak anak-anak yang tak nak peduli pada mak bapak dia sebab harta mak bapak dah tak ada, dia bagi siap-siap pada anak dia. Mak sakit, lantaklah. Bapak sakit, lantaklah. Kalau aku balik pun rumah tu bukan aku punya, adik aku punya. Rumah tu nak roboh pun nak tak repair, tuan-tuan. Bukan aku punya. Ini anak zaman sekarang. Sebab itu salah satu benda nak dapat harta wakaf supaya berpanjangan pahalanya, membina perumahan, membina rumah untuk yang saya sebutkan tadi, fi sabilillah. Yang ni yang saya katakan tadi, dua benda yang saya seronok bila saya dijemput untuk berceramah. Saya sanggup batalkan ceramah lain, saya sanggup tuan-tuan. Pertama, mengajak orang berwakaf. Yang kedua, mengajak orang berzakat. Kenapa Ustaz? Sebab saya merasai nikmat berwakaf. Saya merasai lazatnya berwakaf, seronoknya berwakaf. Saya rasa. Kalaulah tuan-tuan boleh ikut pengalaman saya selama berpuluh-puluh tahun buat kerja-kerja ni tuan-tuan, Allah Maha Kaya Tuhan. Tadi saya duduk dalam bilik imam tu, ketua kampung kata, masih muda lagi ustaz ni. Muda apa, udah pencet. Datang imam nombor 2 pula. Ustaz nampak makin segar lah sekarang ni. Kan? Datang tuan imam pula, bulan lepas jumpa dia makan nasi dia dengan hari family day dia. Saya pula pergi makan, saya jumpa dengan dia pula. Hari ni jumpa lagi. Lain pula Ustaz Kazim, hari lagi segak nampak. Apa rahsia dia tuan-tuan? Wakaf. Apa rahsia dia tuan-tuan? Buat kerja-kerja yang sekarang kita cakap sekarang ni. Kenapa Ustaz? Doa. Doa yang kita buat tu tuan-tuan, orang doa yang tu yang kita nak. Sama ada kita ni masih hidup atau kita dah mati, doa ni tuan-tuan. Bila kita wakaf buat masjid, buat surau, buat sekolah, buat rumah orang tua, tanam pokok, buat kebun, alirkan sungai, bagi Quran, doa inilah yang sampai ni tuan-tuan. Allah, ampunkanlah dosa orang yang wakaf ni ya Allah. Tuan-tuan tengok ada khutbah Jumaat, dalam khutbah tu imam baca apa? Ya Allah, Kau berikanlah kebaikan, Kau berikanlah kemurahan rezeki, Kau ampunkanlah dosa pada pewakaf dan pembayar-pembayar zakat ya Allah. Di saat hari Jumaat dalam khutbah, tiba-tiba nama tuan-tuan disebut dalam tu. Kita hanya nampak bila khutbah yang kedua, berikanlah taufik dan inayahmu kepada Raja kami, kepada Duli yang Maha Mulia, Paduka Seri Paduka Baginda yang di Peratuan Agung, dan Tuan yang terutama kita sebut. Kita doa untuk Agung. Tapi kita lupa ada satu lagi doa yang tu imam sebut. Ya Allah, Kau berikanlah kemurahan rezeki,
Kau lapangkanlah kehidupan, kau ampunkanlah dosa kepada para pewakaf dan pembayar-pembayar zakat. Kenapa kita tak letakkan nama itu, salah satunya disebut oleh imam, akulah yang berwakaf. Dan itu yang kita cuba letak. Sebab apa Ustaz? Sebab Nabi kata, siapa-siapa yang bersedekah tidak akan mengurangkan harta. Ma naqasat sadaqah min mal. Tidak berkurang harta sesiapa yang bersedekah. Sungguh, tadi waktu saya di TV Hijrah tadi, tunggu siaran saya tu, 5-6 orang pegawai mai jumpa saya. Ustaz sihat Ustaz? Alhamdulillah. Macam mana penyakit Ustaz hari tu? Alhamdulillah. Tinggal kenangannya. Kenangan yang lama. Tinggal kenangannya. Nampak tuan-tuan? Kulit saya tinggal kenangan saja. Ni, tinggal kenangan saja. Satu badan ni tuan-tuan, parut-parut. Dulu kulit saya flawless. Sekarang less, flaw hilang. Tak ada flawless dah. Tapi elok. Berapa lama Ustaz sakit? Setahun. Genap 2 bulan Oktober 21, sihatnya Oktober 22. Sakit teruk Ustaz. Doktor tak dapat kenal pasti apa penyakit saya. Last, dia ambil daging dari paha saya. Doktor ambil daging, cek apa penyakit saya. Keluar report, keluar result, tak ada penyakit. Negatif. Obat tu suat. Tak ada penyakit. Tak apa. Hanya pada Allah kita mengadu. Berapa ramai yang doa, wallahu'alam. Lah tuan-tuan, saya berubat di Madinah. 3 hari saya duduk di Madinah, berubat di satu tempat. Bila saya berubat tu tuan-tuan, rasa macam benda yang besar, yang berat selama ni duduk dalam badan, hilang. Keluar, rasa macam seketui keluar. Macam Allah, tak tahu kalau boleh kata ke orang salin, duk mengandung orang lama, pop keluar. Lega. Macam tu bandingan. Allah. Rupa-rupanya tuan-tuan, Allah nak bagi apa? Allah ganti balik tuan-tuan, ma naqasat sadaqatun min mal. Allah bagi apa pada saya? Saya duduk. Dia orang kata saya kena penyakit katak puru. Kecoh dalam media sosial, dalam televisyen. Ustaz Kazim mengidap penyakit katak puru. Habis badan jadi macam katak. Ya betul kau, katak puru kau cakap. 600 orang pengamal perubatan tradisional beratur untuk berubat saya. Yang sakit seorang 600. Gini badannya. 15 pakar ambil kes saya, doktor pakar. Bila saya duduk satu petang tu, duduk di rumah, ceramah tak boleh sebab dia jadi luka. Bila saya nak pergi ceramah, nak pergi surau, luka di muka, berdarah. Luka di muka, berdarah. Luka satu badan ni. Nak ambil wuduk pun luka. Masya Allah, apa penyakit aku ni? Alhamdulillah, Allah sayang. Isteri saya bagi dekat saya kopi 3 in 1. Mama, ayah tak boleh minum kopi 3 in 1 ni. Ayah kan kencing manis. Minum je lah. Esok mati tak boleh minum dah. Ayolah, cepat lagi mati. Bila saya kata kopi, kenapa aku tak berubat dengan pria katak? Katak puru, pria katak. Pria katak, katak puru. Tu yang timbulnya Tuan Haji, yang kopi ala Kazim pada pria katak. Saya kata, kenapa aku tak berubat dengan pria katak?
Saya telefon kawan saya, hang buatkan untuk saya kopi campur peria katak untuk kulit saya, untuk kencing manis saya. Rupa-rupanya tuan-tuan, Allah bagi sakit sebab dia nak bagi benda lain. Sekarang gambar saya, daripada Kuala Lumpur sampai ke Perlis, terpampang tepi highway. Saya duduk dalam kereta 2-3 bulan lepas, saya bangun, saya tengok tepi jalan, macam kenal lah pakcik ni, siapa dia? Rupa-rupanya saya tuan-tuan. InsyaAllah akan sampai ke Melaka, sampai ke Negeri Sembilan. Kalau lah saya tak sakit tu tuan-tuan, Allah tak bagi pun kopi Al-Kazim. Sekarang cuba tengok kulit saya, kencing manis okey. Allah Ta'ala bagi apa pada saya? Dia sakit. Akhirnya ada orang buat filem tentang biografi hidup saya. Mana ada filem tentang biografi ustaz saya seorang dalam Malaysia. Ustaz tu pula boleh hidup gitu, masih hidup lagi orang dah buat biografi tentang Ustaz Kazim. Terbit pula filem Zim Al-Kazim. Bila nak terbit? Coming soon tuan-tuan. Tak lihat, jangan lupa buat rombongan pergi panggung wayang. Buat telekung sekali. Gini tengok tuan-tuan. Allah, Masya Allah tuan-tuan. Sebab itu hidup orang yang kerja dia buat kerja-kerja wakaf ni, jangan takut. Hang susah tang sini, Allah buka tang sana. Kamu susah di sini, Allah lapangkan di sana. Sabar sekejap. Sebab itu sekarang kalau tuan-tuan berwakaf, hari ini kita dengan Majlis Agama Islam Melaka, Jabatan Agama Islam Melaka, kita wakaf. Nah, 1,000 saya wakaf. Kita pun bagi 1,000. Ambil resip perak, bawa balik ke rumah. Bawa balik, elok nak masuk dalam rumah kita simpan, kereta langgar kita. Berguling-guling. Oh, jatuh dah. Bila orang ziarah kita di rumah, kita boleh cerita balik macam pendekar bujang lapuk. Aku nak kona, satu kereta datang jatuh. Berguling-guling dah macam nangka jatuh dah. Macam cerita pendekar punya lapuk kan, pendekar mustar tu. Sekali aku tumbuk, saya kasih lipas tikus, jatuh tergolek kata dah. Aku gigit macam kucing, dia menjerit macam tikus. Kita boleh cerita balik macam mana kau kena langgar. Aku balik daripada masjid, aku wakaf 1,000. Motor aku rosak, kaki aku patah. Kalaulah aku tak wakaf 1,000 tu, ada lagi duit aku. Kalaulah aku tak pergi majlis malam tu, tak kena langgar aku. Sila abang. Allah nak test. Allah nak test. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sebenarnya abang, Allah sebut dalam Quran, ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Apa yang kamu sedekahkan pada jalan Allah, Allah ganti balik. Sebelum Allah ganti tu, dia test kita dulu. Menyesal ataupun tidak, redha ataupun tidak, ikhlas ataupun tidak. Allah janji dalam Quran, ma anfaqtum min syai', apa-apa yang kamu nafkahkan sesuatu pada jalan Allah, fa huwa yukhlifu, dia mesti ganti. Dan kita baca Quran, sadaqallahul azim. Maha benarlah Allah, maha benarlah Allah. Kita baca aja maha benar, tapi tak percaya. Kita sebut kan, sadaqallahul azim. Apa yang kita faham? Bila qari itu baca sadaqallah, nak habis dah. Dia faham nak habis dah. Itu masalah tu. Sopalah imam baca khutbah, barakallah, nak habis dah. Dia kerja nak habis, tak habis. Cuba faham makna sadaqallah. Maha benarlah Allah yang maha agung. Bila Allah kata, dia ganti balik, dia ganti dah. Kalau saya ganti, belum tentu baik. Kalau saya ganti, belum tentu lebih baik. Tapi kalau Allah yang ganti, sangat-sangat baik. Kalau Allah ganti itu sangat-sangat baik.
Sebab tu tuan-tuan jangan kedekut. Saya tak ada duit. Saya bukan ada duit. Tapi saya ada keseronokan hidup. Duit ustaz pergi mana? Yang ustaz tulis buku, yang ustaz keluar dalam televisyen, yang ustaz keluar dalam YouTube, ceramah merata-rata ni, duit ustaz pergi mana? Saya labur. Bukan saham, saya labur dalam sekolah. Saya lahirkan budak tahfiz, saya jaga orang tua, saya buat ni, saya tengah nak buat di Sungai pula. Isteri saya kata, abang tak simpan ke untuk kita? Untuk masa depan? Ya, abang simpan untuk masa depan. Tak nampak pun, nombor akaun berapa? Saya kata saya simpan untuk akhirat, bukan dunia. Masa depan kita bukan dunia, masa depan kita akhirat Pak. Kalau mati hari ni, mana masa depan? Akhiratlah masa depan kita. Simpanan tetap kita akhirat. Salah satunya wakaf. Habis itu mama tak banyaklah dapat pahala abang. Mama tak wakaf banyak. Mama jaga anak, mama jaga rumah, mama jaga makan minum. Pahala abang pun share kat mama. Tak apa. Abang pergilah ceramah, mama tak payah ikutlah. Mama jaga. Alhamdulillah. Ini dia pencin pula bulan 1 ni. Mama nak ikut tau. Nak ikut tuan-tuan. Anda faham? Faham tak? Faham sudah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Orang tanya pada saya, ustaz, sekali ceramah ustaz berapa letakkan bayaran? Mana ada saya minta bayaran? Saya tak letak bayaran, nak bagi-bagi, tak bagi sudah, apa masalah? Berapa nak bagi? Tak nak saya. Berapa bayaran awak? Saya bukan jenis tu, tuan-tuan. Jemput saya datang, tak jemput saya duduk di rumah jaga orang tua-tua di sekolah. Kalau orang kasih sagu hati saya ambil, kalau tak kasih pun saya balik. Saya ceramah ni, saya keluar ni tuan-tuan daripada hari Rabu saya keluar. 6 ceramah saya, 7 ceramah saya. Baru 1 ya bayar bayaran. 1 tempat. Daripada 7 tempat tuan-tuan, 1 ya bayar. Malam ni tak tahu bayar ke tidak, tapi dah sign tadi. Dah sign dah Datuk tadi, sign dah. Majlis agama laju dah sign dah lama tuan. Yang lain-lain sign apa pun tidak jalan. Sebab saya tak minta. Bagi tak cukup, tak ada masalah. Kalau jemput lagi, saya tak datang lah. Apa susah. Tapi duit yang orang bagi sagu hati tu, saya laburkan untuk tuan-tuan. Di mana? Sekolah saya. Saya laburkan. Saya kata, aku tak naklah seorang aku je dapat. Ni hak mari ramai-ramai ni. Kak Leha bagi RM1 dalam tabung. Haji Din bagi RM10. Ustaz Usuk bagi RM2. Tak tipu tertipu bagi RM10. Duit yang tuan-tuan bagi ni, saya ambil tuan-tuan bagi pada sekolah. Pergi buat surau, buat sekolah, buat pondok. Mudah-mudahan orang yang wakaf ni tuan-tuan, walaupun dia tak niat wakaf apa-apa, saya yang buat atas nama dia. Mudah-mudahan dalam kubur dia rasa. Aku tak pernah wakaf. Aku tak buat pun sekolah tahfiz. Aku tak buat pun sekolah orang tua-tua pondok. Macam mana aku dapat? Yang ni saya nak. Mudah-mudahan Allah tolong saya. Mudah-mudahan Allah sampaikan hajat tuan-tuan. Sebab tu bila Jabatan Agama buat, saya sokong. Berapa banyak masjid nak dibuat, berapa banyak surau nak didirikan, sekolah nak dibuat. Yang ni yang nak tolong kita dalam kubur. Saya duk tunggu yang tu. Duk dalam dunia ni tuan-tuan, macam-macam masalah. Macam-macam masalah. Ada kereta, masalah. Tadi pagi saya parking kereta dekat stesen TV tu. Nak keluar punya lah seksa. Ya Allah, dia orang double parking, double tengah-tengah. Parking tengah tu double kereta. Yang saya nak keluar tak boleh. Kono patah balik, kereta kita panjang macam van. Saya kata kat pembantu saya, cuba kamu turun, kamu tolak kereta tu, confirm dia tak tarik handbrake. Tolak kereta pula tuan-tuan, pagi-pagi buta pukul 9 tolak. Tak tutup, tak tarik handbrake, nasib baik kau.
Itu ada kereta je, parking masalah. Itu belum orang cium lagi. Orang langgar lagi. Oh. Tuan-tuan. Mengajar orang, jaga orang, masalah tak? Oh, masalah. Yang saya ajar tu, dia pegang pisau. Ustaz Kazim. Apa yang pula makcik ni? Ustaz Kazim. Ya, Kak. Kalau Kak tikam Ustaz, Kak tak kena tangkap tau. Ustaz? Dia tunjuk Kak dia. Kak ada ini. Saya pun tengok Kak dia. Oh, Kak besar ni. Saya letak balik tuan-tuan. Kak tanya orang pucat. Macam mana boleh terlepas masuk sekolah aku? Saya pun takut tu. Saya, ustaz saya, Da'i Ahmad, tengah duk kuliah maghrib, dia masuk ke pintu tu imam, dia bawa barang. Ustaz Ahmad! Lari dengan Ustaz Ahmad, tinggal petang-petang, tinggal meja kuliah. Oh, dahsyatnya. Panggil anak. Ni, mak mengamuk ni, tolong ambil. Ustaz, kami tak nak ambil. Ustaz hantarlah rumah orang lain. Ustaz hantarlah rumah kebajikan mana kami. Astagfirullah, mak awak ni. Sejak daripada itu, tuan-tuan, tiap-tiap yang nak masuk sekolah saya, kami buat temu duduk. Yang mana ada kad agung tu, kami tak mau ambil. Oh, kad besar tu, tuan-tuan. Rupa-rupanya, ada anak yang sorokkan status mental mak dia, sebab dia tak nak bela, dia serah pada kami. Itu pun saya ambil, tuan-tuan. Kami serah pada Jabatan Psikologi, minta jumpa doktor. Jadi doktor kata, okey, ini ubat dia, ini ubat dia, ini ubat dia. Kami cakap kat doktor dia ni bukannya mak saya, bukan kak saya, bukannya saya. You kena pantau lah. You kena jaga dia. You jaga dia. Kena jaga. Anak tak nak ambil, ini tak nak ambil, ini tak nak ambil. Satu hari dia masuk dalam wad di hospital. Saya pun tinggalkan nombor telefon anak-anak dia pada pihak hospital. Pihak hospital telefon saya. Boleh ambil dah makcik ni. Makcik ni dah boleh keluar. Boleh ambil. Itu bukan. Ini, anak dia dah ada. Waris dia ada. Kami telefon semua waris. Semua waris tak nak ambil. Sekarang kami pergi balik ke Ustaz Kazim. Astaghfirullahalazim. Oh, dahsyat gila zaman sekarang. Tapi saya tak pernah berumur. Sebab apa? Allah hantar dia untuk uji saya. Sabar ke tak sabar? Sabar ke tak sabar? Jadi tuan-tuan, benda ni, bila saya buat benda-benda itu, nampak daripada satu sudut, ujiannya sangat besar. Dengan nak tampung dia, dengan nak cari bajet, cari duit, belanja sekian. Tapi daripada ketenangan jiwa, tak dapat dibayangkan. Tuan-tuan tengok saya ceramah, ada nampak susah hati. Tuan-tuan ada nampak saya sakit kepala. Orang tanya pada saya, Ustaz, petua sakit kepala apa? Saya kata, kalau petua sakit kepala, ambil kuali, masak mi goreng. Itulah petua dia. Anda fikir saya ada masa untuk sakit kepala? Bukankah dia berniaga pasar malam? Mana dia ada masa untuk pening? Jadi Kak Leha, masak banyak-banyak, hilang pening. Allah, tuan-tuan, seronok hati saya tu. Saya jumpa dengan ramai orang. Saya banyak kawan. Saya makan. Orang belanja saya makan. Kadang-kadang saya seorang makan. Tak ada siapa belanja. Yang belanja Turki kita makan. Seronoknya hidup saya, tuan-tuan. Saya ramai kawan. Jaga kawan saya. Parking jaga kawan saya. Orang tu kawan saya, orang ni kawan saya. Bukankah ramai kawan, ramai sahabat itu nikmat yang paling besar? Bayangkan kalau tuan-tuan seorang-seorang, orang tak layan. Pergi masjid, orang tak nyembang, duduk di rumah, orang tak berbuat. Duduk di kedai, orang tak tegur. Di pejabat, orang benci. Aku ni hidup ke tidak? Adakah aku ni hantu? Orang tak nampak ke? Bayangkan tuan-tuan, orang doakan pada tuan-tuan. Orang doakan baca Yasin pada tuan-tuan. Waktu saya sakit kulit ni tuan-tuan, di Mekah, Ustaz, kami di Mekah sekarang buat bacaan doa selamat untuk Ustaz. Kami di England, Ustaz, kami sedang bacakan doa untuk Ustaz.
Allah, satu dunia baca doa. Ni kekuatan wakaf. Di dunia kita dah dapat dah, nampak dah nikmat dia. Bayangkan tuan-tuan duduk dalam kubur nanti. Tempat yang gelap akan jadi cerah, tempat yang sempit jadi luas. Dengan apa? Dengan sebab wakaf. Cuma saya minta tuan-tuan bila nak wakaf, belajar elok-elok wakaf. Wasiat dan sebagainya. Ada orang bila sakit, duduk atas katil, anak dia datang. Man, kalau ayah meninggal, kau pergi jumpa tu imam. Wasiat pada dia, motor dia tu wakaf. Macam mana ayah? Motor tu imam tu wakaf lah untuk masjid. Ini ayah pesan ya. Mati ayah dia. Anak pun datang jumpa tu imam. Tu imam, sebelum ayah saya meninggal, dia ada wasiat. Dia minta tu imam wakafkan motor tu imam tu untuk masjid. Tu imam kata, apa hal motor aku pula? Macam mana aku nak ke masjid? Motor tak ada. Dia tak tahu lah imam. Ayah yang wakaf, kalau tu imam tak tunaikan, dosa tu imam. Kamu nampak itu pintu besar? Nampak tak? Mana boleh macam itu? Sebab itu di dalam wakaf ni tuan-tuan, dia ada syarat dia. Al-waqif, al-mawquf, al-mawquf alaih. Dia ada sirah dia. Bukan boleh main belasah. Yang pertamanya apa dia? Siapa yang berwakaf? Al-waqif. Siapa yang berwakaf? Mesti ada orang dia. Ni siapa punya ni? Tak? Ni wakaf ni. Oh, mana boleh macam itu? Ada orang yang wakaf. Ustaz, ya. Ini buah kurma, ya. Wakaf lah. Macam mana? Ni kurma, ya, buah kurma. Ini saya nak wakaf pada masjid. Kita nak buat apa kurma ni? Wakaf lah, bodoh tu ustaz ni. Buah kurma tu nak wakaf ke jadah apa? Hai, ya Allah. Ini saya bagi sekotak air mineral. Saya wakaf untuk masjid. Nak buat apa? Wakaf lah minum. Minum bukan wakaf apa. Yang wakafnya apa? Telaga tu. Tuan-tuan, macam Sayyidina Umar, Sayyidina Abdul Rahman, apa nama Osman, dia wakaf telaga Ar-Rumah. Orang Yahudi kontrol telaga tu, mahal pula. Mahal pula telaga tu, dia jual pula pada orang Islam. Sayyidina Osman, dia beli telaga tu pada Yahudi, dia wakaf pada orang Islam. Nama telaga dia Ar-Rumah, Bi'rul Rumah. Berapa banyak pahala dia dapat. Itulah dia, bukan wakaf air, wakaf telaga. Kalau wakaf air tak boleh pakai, duduk tengok je. Tak minum dia, wakaf. Astagfirullahalazim. Jadi nombor satu nama dia ialah Al-Waqif. Orang yang berwakaf. Yang keduanya apa dia? Al-Mawquf. Harta yang diwakafkan. Yang ketiganya ialah Al-Mawquf alaih. Pada siapa diwakafkan. Macam dalam struktur wakaf negeri Melaka ni, mungkin kita serahkan pada pihak Jabatan Agama Islam Melaka, Majlis Agama Islam Melaka, kita wakaf pada mereka. Dan mereka pula serahkan pada siapa untuk menguruskan dia. Itu kaedah dia. Okey, saya ada tanah di sini, saya nak wakaf pada Majlis Agama. Nak buat apa Tuan Haji ni? Saya nak buat wakaf khas, nak buat kubur. Nak buat tanah perkuburan Islam. Ini tanah dia. Tapi saya minta yang menguruskan nanti ialah jawatan kuasa masjid, karya sekian-sekian, menguruskan tanah wakaf kubur ni. Baik. Maka diwakafkan kepada Majlis Agama. Majlis Agama pun serahkan pada masjid untuk uruskan tanah perkuburan. Ini lepas. Sebab hari ni ada orang, ni saya wakaf. Apa saya wakaf? Jawatan kuasa pun hangguk, ya. Nama tak tukar. Mati bapa tu, anak main tuntut. Anak main pagar, buat dengan pagar dawai semua. Pengurusi masjid datang. Kenapa dia pagar ni tanah masjid? Dia ketawa tu. Tuan Imam, ini geran nama bapa saya. Ada tak nama masjid? Tak ada kan? So apa? So what? So what? Dia tanya. Tapi arwah ayah kamu sebelum dia meninggal, dia ada wakaf.
Ada bertulis? Tak ada dalam tulis, tapi dia cakap lepas sembahyang Jumaat, dia cakap dengan saya, timbalan saya dengan Tuan Imam, 3 orang saksi. Tuan Imam tu mana? Baru meninggal. Oh, sudah. Dia halau gitu ya. Yang saya jumpa tuan-tuan, masjid diminta balik. Saya pergi ceramah di masjid tu, petang untuk kuliah muslimat. Dia tak kuasa dia tunggu saya, Ustaz. Tolong Ustaz. Masjid ni tapak dia Ustaz. Mencucu dia minta balik. Dia kata Tok Wan punya nama tanah. Kerana tak diuruskan. Sebab tu kita lantik majlis agama. Engkau uruskan. Nak perang-perang dengan majlis agama. Sebab tu abang-abang yang mana yang ada niat dan sebagainya, serahkan pada pihak yang berkenaan. Macam sekolah saya wakaf tapi atas nama apa? Tanah ni wakaf atas nama Majlis Agama Islam, diuruskan oleh Pusat Pendidikan Al-Barakah. Pemegang amanah buat kerja. Jadi tuan-tuan, supaya harta kita ni tak dituntut oleh orang yang bukan-bukan lepas kita mati. Kita tak tahu anak cucu kita macam mana. Kita ingatkan pahala kita wakaf tu dah sampai pada kita. Rupa-rupanya kena cantah tengah jalan. Yang cantah tu pula siapa? Anak cucu sendiri. Yang nampak mata duitan. Dan yang keempatnya ialah sirah. Akad kita, jelas kita tuan-tuan. Lafaz yang kita gunakan untuk wakaf. Tuan-tuan yang saya muliakan. 4 syarat ni tuan-tuan, silakan berwakaf. Dan bila tuan-tuan wakaf saja tuan-tuan, itu hak Tuhan, aku dah serah pada Allah. Dan tuan-tuan tunggulah nikmat apa yang tuan-tuan nak dapat. Mungkin tuan-tuan akan dapat nikmat anak yang bagus, anak yang soleh, isteri yang solehah, suami yang soleh. Tuan-tuan dapat ketenangan jiwa, tuan-tuan dapat rezeki yang melimpah ruah dalam dunia. Ustaz pun buat kerja-kerja, tapi saya tengok ustaz ni pun macam sakit ni selalu. Bila masa ustaznya sihatnya? Saya sakit tu, bukan saya suka. Tak gitu, tak kata saya suka pula. Ya Allah, nak sakit, itu suka kan? Tapi kalau Allah bagi, kita redha. Kenapa saya redha? Kerana sakit saya itu kadang-kadang memberi manfaat kepada orang lain. Bila wartawan datang temu ramah saya, Ustaz dah sihat? Ya. Boleh tengok? Boleh. Boleh tengok kaki? Boleh tengok tangan? Boleh. Tengok perut? Semua okey. Di mana Ustaz berubat? Saya berubat di Madinah. Di mana? Dia pun tulis. Keluar dalam surat khabar, portal, online semua. Syarikat travel pun telefon. Di mana Ustaz? Di mana Ustaz? Tuan-tuan, sekarang tempat yang saya berubat di Madinah dah jadi pusat pelancongan sekarang. Orang datang berbas-bas. Penangan penyakit Ustaz Kazim. Tokebah pun untung, travel pun untung. Yang jaga tempat tu pun untung. Daripada orang tak pernah tahu, sekarang dah jadi glamour dah tuan-tuan. Di mana Ustaz? Di Badar, di Madinah. Waktu saya pergi tu tuan-tuan, ada Tok Arab tu cokong, seorang dia. Tak ada siapa tahu tengah-tengah padang pasir. Saya tanya dia, buat apa? Duduk sini, duduk tunggu benda tu. Rumah mana rumah? Tu balik bukit. Banyak rumah atas bukit tu. Banyak. Tok Arab. Dia tanya saya pula, buat apa datang? Dia heran saya datang. Lepas saya buat tu tuan-tuan, 3 hari di Mekah, balik ke Malaysia, sihat. Keluar dalam berita, Ustaz Kazim sihat. Sekarang beribu-ribu orang dah melawat, berbas-bas melancong. Hujung bulan 11 ni insya-Allah saya pergi umrah. Saya nak pergi lagi tempat tu. Saya tak tahu Arab tu kena saya tak lagi untuk orang tu. Masya Allah, Tuhan bagi upah dia. Saya masuk TV petang rakaman bulan Ramadan.
tausiah dengan TV. Besoknya pula TV lain pula. Masa itu perut saya kembung macam itu. Saya tak boleh berjalan, saya pegang dinding. Lagi 15 minit live. Saya baca doa ni, ya Allah, bismillah, baca doa, bismillahirrahmanirrahim, yashfi. Allahumma rabban nas muzhibal, baca doa, ya Allah, bagilah aku keluar TV ni. Sekejap je, setengah jam je. Saya bunduk di situ, kontrol, elok-elok senyum, padahal masa tu dah bergoyang kan. Perut saya kembung, saya ambil bantal tutup. Kan duduk atas kursi tu, talk show dengan jurulhebah tu, ada bantal dekat sofa. Ambil bantal, tak dapat kembung. Habis-habis tu masuk wad. Terus masuk wad. Doktor jolok di sini, doktor jolok ke bawah. Nak tengok kenapa perut saya kembung besar. 3 hari dalam bulan Ramadan. Tegang, setegang-tegang perut saya. Apa pula penyakit aku ni? Doktor kata kami dah cek x-ray, scan, skop, semua dah tak ada apa-apa. Awak sihat. Ni perut kembung. Nak bergerak susah, jalan susah, tidur susah. Doktor tak tahu kata apa, saya balik. Petang tu saya panggil makcik pondok sekolah saya, guru pondok sekolah saya duduk tengah-tengah, dia orang duduk berkeliling. Okey, Kak Som baca surah ni, Ajah baca ni, Ustazah Hindun baca ayat ni, Kak Ros baca ayat ni, Ustaz Ahmad baca doa ni, saya baca yang ni. Pukul 6 petang, pukul 7 habis, 7.25 masuk buka puasa, anak isteri buka puasa, saya tak puasa. Sebab keluar ubat, makan ubat. Saya kata kat isteri, mama, ayah nak mandi, saya nak maghrib. Saya mandi, air yang saya buat tu, campur dengan bidara, campur dengan buah bidara, daun bidara. Saya mandi, saya baca, tekan perut ni. Saya tak bohong tuan-tuan, dalam rumah Allah. Pekan ni tuan-tuan, keluar. Sampai sekarang benda tu saya simpan dalam botol, kenang-kenangan. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok benda tu, main rumah. Nak ambil terus pun tak apa. Masya Allah. Apa benda Ustaz? Jarum. Dalam botol. Sampai sekarang dah. Lepas tu balik kembung dah nipis balik. Alhamdulillah. Rupanya lepas tu saya ajak tuan-tuan, simpan bidara, ambil buah bidara, ambil daun bidara, baca surah ni sekian-sekian, lumur sekian-sekian, mandilah, ubatlah penyakit dengan bidara. Rupanya Allah bagi sakit. Bila Allah bagi saya kesembuhan, dia suruh saya share dengan orang. Di mana jahatnya penyakit tu? Penyakit tu tak jahat tuan-tuan. Dia nak bagi benda lain. Mungkin kita sebagai perantara. Sebab tu, bila saya sakit bermula tahun 97, sampailah tuan-tuan boleh tengok cerita saya. Bila saya sakit, berubat macam-macam dengan doktor pakar semua. Ada yang sembuh, ada yang Allah tak izin. Sampailah bila saya berubat dengan almarhum satu tuan guru. Meninggal lah. Kalau saya sebut nama dia semua, tuan-tuan kenal. Dia kata, Kazim, ana ni tak upaya lah nak ubat entah ni. Entah pergilah belajar, pergilah berubat diri entah sendiri. Nombor 1, anda minta habiskan 30 juzuk dalam rumah. Baik tuan. Kenapa dia? Dia berubat saya, dia tengah berubat saya tu, bila dia berubat, dia terlentang jatuh. Dia dah tua, dia kata aku tak boleh ubat, hampirlah berubat sendiri. Sejak itu tuan-tuan, saya balik ke rumah, saya habiskan 30 juzuk, tengok Quran. Tumpu sampai khatam 30 juzuk dalam rumah. Selepas itulah, mana yang saya dengar ada orang yang pandai, Allah Ta'ala bagi dekat dia, saya pergi menuntut dengan dia. Kalaulah saya tak sakit, saya tak pergi cari tuan-tuan. Dengan satu orang,
penyakit batu dalam hempedu, doktor pun pergi rumah dia makan ubat dia. 10 kali saya menghadap orang tua ni nak ambil ilmu dia. Campuran apa, herba apa yang boleh keluarkan batu dalam hempedu. Batu karang. Meninggal dah orang tua ni. Tapi saya sempat ambil dengan dia. Keluar batu ni. Masya Allah. Nak tengok berapa lama dia rebus air tu. Campuran apa yang boleh pisahkan batu dalam empedu. Batu dalam karang. Oh. Asal lepas maghrib saya pergi tadah tengok. Ambil ilmu dia. Ada satu di satu tempat, satu orang tua, budak 4 tahun tak boleh cakap. Dia kata, Ustaz, anak kami tak boleh cakap. Ustaz, tolonglah tengok. Buka mulut. Dia buka mulut budak tu, dia ludah. Balik. Besok mama, papa, ayah, daddy, semua dia sebut. Dengan izin Allah. Oh, wali orang tua. Cuba tuan-tuan, cucu tak cakap 4 tahun. Buka mulut. Jangkitan virus budak apa? 6 hari tuan-tuan, influenza A ada kat hospital tuan. Orang macam ni yang Tuhan rupanya disuruh saya pergi belajar. Sebab tu tuan-tuan, ingat, ada benda lain yang Allah nak bagi pada kita. Sabar, tenang, redha. Jangan bila sakit, ni parah ni. Tenang. Kita ingat tak tu iklan dalam TikTok tu? Ni parah ni. Tenang. Yang mana faham, tak faham sudah. Jadi, kalau tuan-tuan nak merasai kelazatan, kenikmatan benda macam itu, nombor 1, berwakaf. Allah uji, lepas tu Allah tolong tuan-tuan. Yang kedua, setiap satu ujian yang Allah bagi pada kita ni, ada benda lain yang Allah nak bagi. Tuan-tuan sabar sekejap, tuan-tuan jadi orang yang baik, sembahyang rajin-rajin, buat baik rajin-rajin, tuan-tuan tengoklah. Rupa-rupanya ada benda lain yang Allah Ta'ala nak bagi. Itulah rahsia Tuhan nak uji kita. Jadi insyaAllah, kalau malam ni Majlis Agama Islam ada kaunter berwakaf, ada wakaf, tuan-tuan pergilah wakaf. Kalau hari ni dia orang tak datang buka kaunter, tuan-tuan kita ada jabat Majlis Agama, tuan-tuan pergilah. Tanya dia orang, mana projek yang nak dibuat masjid, mana projek yang nak dibuat sekolah, mana yang nak buat kubur, mana yang nak buat universiti ke apakah, makcik nak wakaf. Kita tersentuh tuan-tuan, tengok ada orang yang ambil jam bagi. Jam dia bagi. Ada yang ambil cincin bagi. Setakat saya buat ni yang buka gigi palsu, saya tak jumpa kita. Gigi mat saya tak jumpa. Masya Allah. Jadi terima kasih kepada semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.